Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Selamat petang, saya Nurbaya Hassan. Dan saya Raitan Muhammad. Wah, hari ni Radhi ceria sebab saya ada di studio. Ya, semalam sedikit kelam. Separuh jiwamu dibawa pergi gitu. Selamat mendengar kami di sini di Durian Nusantara mengucapkan selamat petang kepada para pendengar. Hari ini 3 Julai 2015, hari Jumaat. Sekarang ini tepat jam 2.47 petang. Cuaca hari ini pada pagi hari ini sedikit mendung. Dan tadi hujan ketika saya pergi solat Jumaat kan. Untuk saya datang ke studio ini juga hujan. Dan tetapi pada petang hari hingga ke malam insya-Allah tiada hujan dan cuaca akan tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Semoga hari ini kita dapat menjalani ibadah puasa seperti biasa kerana hari ini kita menyambut Ramadan yang ke-16. Alhamdulillah. Dan sudah kedengaran di corong-corong radio lagu Hari Raya. Jadi minggu depan kita boleh request kepada Encik Radhi sesiapa yang mahukan lagu raya. InsyaAllah. Hari ini dalam sejarah apa yang Radhi ingin kongsikan? Hari ini dalam sejarah iaitu 3 Julai adalah hari kemerdekaan di Belarus. Selamat Hari Kemerdekaan mereka, Belarus. Mendapat kemerdekaan pada tahun 1944. Seterusnya, ini tempat saya membesar, Bandung. ITB atau nama panjangnya Institut Teknologi Bandung. Pertama kali didirikan pada tanggal ini 3 Juli, tapi pada tahun 1920. Tapi pada waktu pertama didirikan namanya adalah Teknik Hoge School. Dan yang terakhir adalah pemilihan umum Thailand 2011. Parti PewThai memenangkan mayoriti 265 kerusi dengan pemimpinnya Yang Lak akan menjadi Perdana Menteri wanita pertama dalam sejarah Thailand. Dia juga adik-beradik kepada Perdana Menteri sebelumnya yang mengalami rasuah yang harus turunkan jawatannya. Yingluck. Dan hari ini dengan tips hari ini. Info hari ini yang ingin saya kongsikan kepada para pendengar adalah mengenai makanan untuk mencegah penyakit. Orang Malaysia kita ni sememangnya suka makan, tetapi apabila melihat pada menu yang dipilih setiap hari membuatkan kita akan geleng kepala. Mungkin disebab inilah penyakit jantung merupakan pembunuh utama di Malaysia. Saya ada senaraikan beberapa makanan yang boleh membasmi penyakit khas untuk para pendengar semua, juga untuk saya dan juga untuk Radhi. Jadi mulai hari ini jadikanlah makanan ini sebagai hidangan favourite kita. Makanan yang pertama, limau dan tembikai. Buah limau dan semua jenis melon atau tembikai kaya dengan vitamin C yang boleh meningkatkan tahap imunisasi tubuh, dan pengambilan vitamin C secara semulajadi iaitu yang diambil daripada limau dan tembikai mampu mengurangkan risiko kanser payudara. Yang kedua, rubab dan bok choy. Bok choy kaya dengan sumber kalsium terbaik dan merupakan mineral yang diperlukan untuk kekuatan tulang, manakala rubab merupakan sayuran yang kaya dengan vitamin K yang membekalkan 3 protein yang sangat diperlukan untuk menjamin kesihatan tulang dan boleh mempertingkatkan kepadatan tulang. Yang ketiga, minyak zaitun. Satu kajian di Itali menunjukkan bahawa wanita yang mengamalkan diet yang mengandungi minyak zaitun mengurangkan risiko kanser ovari sebanyak 30%. Sebabnya masih tidak diketahui, tetapi lemak yang sihat di dalam minyak zaitun dikatakan mampu menghentikan penghasilan gen yang menyebabkan kanser.
Yang keempat, walnut. Kekacang ini merupakan sumber penting asid lemak omega 3 yang membantu sel otak berkomunikasi antara satu dengan lain, dan ini penting untuk memelihara memori sekaligus mengelakkan penyakit Alzheimer. Dan yang terakhir, buah anggur. Walaupun buahnya kecil tetapi khasiatnya begitu besar. Hasil kajian oleh University of Michigan menunjukkan buah yang mengandungi flavonoids ini boleh melindungi kita daripada penyakit jantung, kanser dan melambatkan penuaan otak. Selain daripada itu, hasil kajian University of Michigan juga menunjukkan yang buah anggur mampu mengawal tekanan darah anda. Ini antara makanan-makanan yang boleh mencegah penyakit, baik untuk lelaki dan baik untuk juga untuk perempuan. Sangat berguna. Ya, kadang-kadang yang yang menarik di sini adalah minyak zaitun. Yang seperti kita tahu, masyarakat Malaysia bukan pengguna umum atau pengguna majoritinya tidak menggunakan minyak zaitun. Sebab kerana minyak zaitun minyak yang mahal. Ya, betul. Dan tetapi selain daripada minyak zaitun, boleh guna minyak bunga matahari. Kita boleh gantikan minyak yang kita tahu yang minyak biasa yang di pasaran kepada minyak yang lebih bagus. Selain itu, pada minggu ini juga saya ada beritahu tentang bagusnya lobak merah. Itu antara salah satu makanan yang boleh mencegah penyakit juga. Lobak merah kan. Untuk kesihatan mata juga. Ya, untuk kesihatan mata dan otak. Kita terus ke berita antarabangsa. Berita antarabangsa sekarang ini tepat jam 2.53 petang, 3 Julai 2015, hari Jumaat. Hari ini saya nak sampaikan mengenai pengasas syarikat Nike telah meletakkan jawatannya. Phil Knight yang membangunkan Nike daripada sebuah syarikat kasut sederhana kepada gergasi sukan global merancang melepaskan jawatannya sebagai pengurusi umum syarikat berkenaan pada semalam. Pada hari semalam, sehubungan itu Knight yang berumur 77 tahun mencadangkan ketua pegawai eksekutif syarikat itu iaitu Mark Parker menggantikan tempatnya apabila meletak jawatan pada tahun 2016 nanti. Beliau juga yang bekas bintang olahraga University Oregon melancarkan Nike di Portland, Oregon pada tahun 1968 selepas menjual kasut Spiker di boot keretanya. Dalam tempoh beberapa tahun selepas itu, Nike terus berkembang sehingga menjadi gergasi pemasaran sukan global menyaingi jenama Jerman Adidas yang lebih dahulu berada di pasaran. Logo syarikat itu swoosh dan moto Just Do It kini sudah sebati dengan dunia sukan. Hari ini Nike menaja ramai ikon dunia termasuk Michael Jordan, Tiger Woods, Serena Williams, Rory McIlroy, Roger Federer, Cristiano Ronaldo dan Neymar. Minggu lalu Nike dilaporkan mencatat keuntungan fiskal sebanyak 3.3 bilion US dollar, iaitu bersamaan dengan 12.33 bilion ringgit Malaysia daripada 3.6 bilion US dollar, iaitu bersamaan dengan 114.334 bilion ringgit Malaysia perolehan. Knight yang dilaporkan oleh majalah Forbes memiliki kekayaan kira-kira 24.3 bilion US dollar yang bersamaan dengan 90.7 bilion ringgit Malaysia, bagaimanapun merancang untuk terus kekal bersama Nike selepas itu. Pada saya, Nike bukan lagi sekadar sebuah syarikat yang menjadikan hidup saya mengujakan. Ini katanya dalam satu pernyataan. Nike memang sinonim. Saya antara kasut yang saya minati selain pada Adidas, Adidas datang daripada Jerman dan masing-masing ada pattern masing-masing dan kelebihan masing-masing. Ya, bagi saya ingat masa zaman high cut. Nike high cut menjadi kegilaan pelajar sekolah. Nike high cut berwarna putih.
Berita seterusnya mengenai, ini memang pelik dan masa saya sediakan berita ni saya tergelak kerana Datuk Bandar di Mexico telah mengawini seekor buaya. Seorang Datuk Bandar di San Pedro, Huamelula, Mexico mengawini seekor buaya betina pada hari Selasa lepas demi meneruskan satu upacara tradisi negeri itu. Upacara itu dipercayai akan membawa tuah kepada komuniti nelayan setempat. Buaya betina itu yang dinamakan Maria Isabel dikenakan pakaian berwarna putih seperti pengantin dan kemudian dibaptiskan sebelum Datuk Bandar Joel Vasquez Rojas melafazkan ikrar perkahwinan. Nelayan percaya buaya tersebut adalah seorang puteri dan perkahwinan itu bakal membawa lebih banyak hasil laut di lautan Pasifik. Dalam majlis tersebut, buaya itu dirujuk sebagai isteri Datuk Bandar. Jadi masih ada kepercayaan mistik. Mistik, ya. Kan seperti di budaya yang seperti saya tahu di Indonesia ada kepercayaan begitu bahawa setiap lautan tu ada penunggunya. Jadi mungkin dengan dari Mexico ni mereka membuat hubungan baik dengan puteri di mungkin salah seorang anak daripada raja kerajaan lautnya. Laut tadi. Jadi hubungan antara manusia dan makhluk tadi jadi rapat dan mereka mendapat imbalan. Ya, itu walaupun ia sebagai satu ritual, tapi logiknya kita harus berbuat baik dengan alam. Buaya itu part of alam kan. Jadi kita harus berbuat baik kepada alam. Jadi alam akan memberi balasan yang baik juga kepada kita, manusia yang duduk di bumi ni. Seterusnya mengenai juruterbang TransAsia Airways telah salah matikan enjin. Ini menurut laporan nahas Kapten pesawat ATR TransAsia Airways yang terhempas di Taiwan pada Februari lalu dan membunuh 43 orang mematikan enjin yang beroperasi apabila satu lagi enjin kehilangan kuasa, menurut Majlis Keselamatan Udara ASC dalam laporan yang terbaru. Menurut laporan yang dikeluarkan, kira-kira 3 minit selepas berlepas, kapten berkenaan yang sedang mengawal pesawat itu kedengaran berkata, "Wow, dah tarik pendorong yang salah." Sumber yang mengetahui mengenai laporan itu memberitahu Reuters bahawa juruterbang menutup enjin yang berfungsi. Bacaan data pesawat ATR 72600 itu menunjukkan ia pegung dan terhempas sejurus enjin dimatikan. Draft laporan akhir akan dikeluarkan pada November depan dengan laporan akhir dijangka siap pada April tahun depan. Punca pesawat berkenaan terhempas dan cadangan mengatasi nahas serupa akan dimasukkan dalam laporan akhir juga. Pesawat yang mampu terbang dengan hanya satu enjin itu sedang membawa 58 penumpang dan anak kapal apabila ia meluncur dalam keadaan mendongak di celah bangunan dan sayapnya terlanggar jenjambat serta sebuah teksi sebelum terhempas ke dalam tasik terhempas ke dalam sungai di Taipei. Yeah. Tapi dari sumber pilot ni masih selamat atau turut menjadi mangsa kecelakaan? Pilot pilot juga menjadi mangsa. Menjadi mangsa, salah seorang mangsa juga sebab dia walaupun dia salah matikan enjin. Dia satu perkara yang bodoh sebenarnya kerana salah mematikan enjin. Seperti yang pernah kita bahas sebelum ni, yang saya pernah bercerita bahawa di Indonesia sempat diadakan perbahasan tentang pilot senior dan pilot sekarang. Tentang bagaimana pilot sekarang lebih dimanjakan dengan alat-alat digital dan mereka hanya mengenal button atau punat. Ya, betul. Sedangkan pilot yang lebih senior mereka lebih kepada manual. Jika penerbangan tu 8 jam mereka harus menjaga atau mereka tidak didedahkan dengan autopilot. Mereka betul, lebih kepada manual. Jadi sebenarnya di sini data yang mereka dapat daripada kotak hitam dan kegunaan data ni adalah untuk nanti untuk mereka keluarga mangsa mendapat pempasan. Dari mana mereka harus mendapat pempasan? Jadi kalau dari sini terbukti bahawa pilot dari
Trans-Asia Airways. Berarti syarikat penerbangan itu yang harus memberikan pasaran. Kita berhenti sebentar sebelum kita masuk ke politik dan hal ehwal semasa. Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Selamat petang, bersama saya kembali. Saya Nurbaya Hassan. Dan saya Radhi Tarman. Hari ini 3 Julai 2015 bersamaan dengan hari Jumaat. Sekarang ini tepat jam 3.09 petang dan hari ini kita menyambut Ramadan yang ke-16. Berita politik dan hal ehwal semasa yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah mengenai El Nino dan cuaca panas yang akan kita alami, Radhi. Kita harus bersedia hadapi cuaca yang lebih panas. Rakyat Malaysia perlu bersedia menghadapi cuaca lebih panas berikutan monsun barat daya yang sedang melanda negara ini. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Datuk Cik Gayah Ismail berkata, musim monsun itu akan membawa cuaca panas dan kering, manakala musim kemarau diramalkan berlanjutan hingga September. Hanya terdapat sedikit hujan terutama pada awal pagi di kawasan pantai dan kawasan di selatan Selangor. Keadaan cuaca mungkin bertambah buruk serta mengakibatkan rejerebu sekiranya terdapat pembakaran terbuka secara berleluasa. Pemerhatian Rambang di Ibu Negara semalam mendapati keadaan agak berjerubu, tetapi menurut Cik Gayah, keadaan itu mungkin kerana tiada hujan sejak beberapa hari lepas. Beliau berkata ia bukan berpunca daripada aktiviti gunung berapi di Gunung Sinabung di Sumatera Utara. Walaupun abu gunung berapi menuju ke arah tengah semenanjung Malaysia dengan ketinggiannya ketika melalui semenanjung adalah lebih 6,000 kaki. Berdasarkan imej terbaru satelit Pusat Meteorologi Khas ASEAN, AMSC, tiada tumpuk panas dikesan di semenanjung Malaysia tetapi terdapat masing-masing 2 di Sabah dan Sarawak. Dan semakan dengan Jabatan Alam Sekitar pula mendapati kesemua 52 kawasan yang dibuat pemantauan kualiti udara di seluruh negara semalam menunjukkan indeks pencemaran udara ataupun IPU berada pada paras baik dan sederhana. Kemudian sementara itu, Presiden Persatuan Perubatan Malaysia, Dr. Ashok Philip berkata, musim panas sekarang boleh mengakibatkan penyahidratan sekiranya manusia banyak berpeluh dan tidak cukup minum air. Katanya, keadaan itu boleh berlaku walaupun mereka tinggal di tempat teduh, manakala keadaan lebih teruk lagi akan berlaku jika mereka terdedah secara langsung kepada cahaya matahari. Apabila kadar penyahidratan meningkat, seseorang yang terjejas akan mula berasa lemah, pening dan tidak menentu atau keliru kerana tekanan darah mula menurun dan suhu tubuh pula meningkat. Untuk sentiasa berada dalam keadaan sejuk dan bagi mengelak daripada masalah berkaitan haba, minumlah banyak air. Mereka yang mengalami penyahidratan perlu berpindah ke tempat sejuk dan minum banyak air. Beringatlah agar tidak meninggalkan seseorang dengan bersendirian di dalam kereta yang tidak bergerak. Kemudian penghawa dinginnya pula ditutup dan tingkapnya pula tidak dibuka kerana suhu boleh meningkat dengan mendadak kepada lebih 50 darjah Celsius akibat kesan rumah hijau. Dr. Ashok juga menasihati mereka yang berpuasa supaya sering minum air pada waktu malam dan menambah pengambilan bendalih sebelum memulakan puasa. Kata beliau, langkah itu mungkin menimbulkan keadaan yang agak tidak selesa kerana boleh menyebabkan seseorang itu kerap ketandas, tetapi itulah yang perlu dilakukan untuk terus berasa sejuk dan sihat. Jadi, untuk mengelakkan apa yang berlaku di Karachi,
agar tidak ada kematian yang jumlah yang banyak seperti mana di Karachi dan Pakistan. Kita harus bersedia berhadapan dengan cuaca yang sebegini dengan minum air yang banyak. Ya, seperti yang kita tahu sebelum ni berlaku bahawa gelombang udara panas di Karachi. Tapi di Malaysia masih belum di tahap ekstrim seperti di Karachi. Kita masih di tahap yang terkawal. Kita masih boleh terima, tapi kita masih boleh menghadapi. Cuma kendala sekarang kita berada di bulan puasa. Dan jika berlakunya jerebu, ia akan membuatkan lagi tekak kita kering. Dan cuaca panas dan jerebu membuatkan tekak kita betul-betul kering, sehingga kan kita sebenarnya memerlukan air. Ini minum air yang banyak, berada di tempat yang sejuk dengan lebih kerap akan boleh mengurangkan heat stroke. Okay. Dan seterusnya ada laporan juga menyatakan berkaitan juga dengan cuaca panas yang akan melanda negara kita, Malaysia. El Nino yang akan berlaku juga, cuaca panas sehebat pada tahun yang pernah berlaku pada tahun 1997 dijangka akan berlarutan hingga Mac 2016. Fenomena alam El Nino, iaitu keadaan cuaca panas melampau, kini berada di tahap membimbangkan dan negara turut tidak terlepas mengalami bahang suhu cuaca panas melampau ini. Menurut pengarah Pusat Penyelidikan Antartika Kebangsaan NARC Universiti Melaya, Profesor Datuk Dr. Azizan Abu Samah berkata, daripada segi ramalan yang telah dilakukan, lebih 80% kebarangkalian menunjukkan bahawa El Nino akan bertahan sehingga 2016. Jumlah taburan hujan juga direkodkan kurang pada tahun ini dan El Nino kali ini juga diramal sama dahsyat seperti yang berlaku pada tahun 1997. Berdasarkan pengalaman pada tahun 1997, negara perlu mempunyai perancangan dengan melihat kesan serta tindakan akibat impak buruk daripada El Nino ini. Bukan saja perlu melihat daripada segi bekalan air, khasnya di Kuala Lumpur, juga perlu melihat outbreak yang berkaitan dengan organisma yang lain. Bukan kepada manusia saja tetapi kepada ekosistem yang lain juga. Kesan daripada fenomena El Nino banyak memberi impak apabila rantaian bekalan makanan dan ekonomi terjejas apabila cuaca panas yang berpanjangan. Contohnya kalau kering terlalu lama, negeri Kedah, terutamanya negeri yang yang menghasilkan padi, padi akan kering. Dan kalau Thailand juga kering, kenaikan harga padi akan berlaku kerana kekurangan sumber padi. Jadi hasil panen atau berkurang. Ya, betul. Benih ni sangat berkait dengan antara satu sama lain. Kalau dulu kita sudah ada jawatan kuasa El Nino, maka ia perlu digerakkan semula. Sebab pada tahun 1997 berlaku El Nino yang sangat dahsyat di negara kita dan ia berkemungkinan akan berlaku lagi. Tambah Profesor Datuk Dr. Azizan Abu Samah lagi, negara masih kurang bersedia dan perlu meningkatkan kepakaran serta melabur dalam kajian perubahan iklim bagi menyediakan kapasiti serta rangka operasi menghadapi cuaca panas ini. Cuaca panas yang sedang dialami ketika ini dijangka akan berlarutan sehingga Mac 2016. Menurut apa yang saya jangan keliru, menurut apa yang saya sampaikan tadi, menurut Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Datuk Cik Gaya, bahawa kita akan menghadapi cuaca panas berikutan monsun barat daya yang sedang melanda negara ini hingga September pada tahun ini. Tetapi cuaca panas ini juga boleh berlarutan jika tidak diambil langkah-langkah yang tertentu. Ia boleh berlarutan hingga ke Mac 2016. Sebab kita sekarang ni berada dalam konteks kesan rumah hijau. Jadi implikasi terhadap kehidupan bukan manusia saja tetapi organisma yang lain sangat tinggi. Ya, betul. Jadi dia dah jadi satu outbreak. Macam virus outbreak macam tu kan. Mungkin juga ni satu putaran alam. Ya, betul. Setiap berapa tahun pasti akan. Seperti yang pernah di tahun 1997 saya masih sekolah. Saya tak ingat. Awak masih muda lagi. Tapi pada tahun itu Malaysia dengan teknologi yang
belum begitu canggih, tapi mereka ada satu sistem iaitu pembenihan hujan. Ya, sehingga sekarang pada tahun lepas berlaku juga setiap kali monsun barat daya berlaku, memang kita akan, Malaysia akan kena tempias daripada Thailand cuaca panas. Tetapi sama ada kita sebagai rakyat Malaysia aware ataupun tidak, jangan melakukan pembakaran terbuka dan sebagainya untuk tidak menambah, untuk meningkatkan kadar kepanasan itu. Cuma pada tahun lepas ada juga berlaku juga cuaca panas di mana kerajaan kita telah melakukan pembenihan hujan. Tetapi ada juga pembenihan hujan yang dijalankan tidak menjadi. Sebab itu hukum alam, kita tak tahu, kita hanya berusaha. Kita berusaha saja. Tapi untuk para petani, seperti yang Anne cakap tadi, hati-hati. Kalau membersihkan ladang atau ini, diharapkan jangan membuat pembakaran terbuka. Sebab apabila dengan cuaca panas, dengan pembakaran kecil saja, dia cepat merebak. Dan di Kalimantan, pembakaran terbuka adalah salah satu ritual kepada mereka untuk menggemburkan lagi tanah. Tetapi kerajaan Malaysia dan kerajaan Indonesia telah mengambil satu kesepakatan di mana educate petani di Kalimantan untuk tidak melakukan pembakaran terbuka. Ya, memang benar bahawa pembakaran tanah bila dibakar boleh menyuburkan lagi tanah, tetapi jika melibatkan satu kawasan yang besar, dia akan melibatkan implikasi yang sangat. Sebenarnya budaya membakar ni adalah dari suku asli di Kalimantan. Mereka tidak membuat satu pembakaran yang besar sebab mereka ni hidup berpindah randah. Mereka akan duduk satu tempat, kurang lebih dalam 6 atau 7 keluarga besar. Mereka akan bercucuk tanam di situ selama satu musim. Setelah musim itu selesai, mereka akan berpindah dan mereka akan bakar kawasan tu. Tak terlalu besar, jadi mereka akan pindah tinggal di tempat lain dan biar tempat ni menjadi subur dulu, tumbuh-tumbuhan. Mereka putaran, dia akan ada rotation dia, ada putaran dia. Dan satu lagi, di jokes dengan musim panas ni, yang dah buat baju raya jangan buat baju tebal-tebal. Yang perempuan dah buat jubah bunga berkilat ke apa, siaplah korang. Berpeluh-peluh lah panas kan nak pergi raya. Tidaklah. Jokes selingan. Okey, kita teruskan. Mengenai S-Zone, perintah berkurung di S-Zone dilanjutkan sehingga 20 Julai. Perintah berkurung di kawasan perairan Zon Selamat Timur Sabah ataupun S-Zone yang berakhir Sabtu ini dilanjutkan mulai 5 Julai sehingga 20 Julai daripada pukul 7 malam hingga 5 pagi. Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Jalaluddin Abdul Rahman berkata, keputusan itu dibuat selepas mengambil kira situasi semasa keadaan keselamatan di kawasan berkenaan. Dengan adanya perintah berkurung ini, ia akan mampu mengekang dan mengurangkan pencerobohan di sempadan perairan Sabah. Perintah berkurung yang memasuki fasa 23 itu merangkumi perairan daerah Sandakan, Kinabatangan, Lahad Datu, Kunak, Sampurna dan Tawau. Dan berkaitan juga dengan S-Zone, iaitu telah dilakukan satu operasi iaitu dinamakan Operasi Bersepadu dan lebih 4,000 parti ataupun pendatang tanpa izin telah ditangkap. Seramai angka tepatnya adalah 4,864 orang pendatang asing tanpa izin ataupun parti ditangkap dalam satu operasi bersepadu yang diselaraskan oleh pihak Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah ataupun ESKOM di 6 daerah Zon Selamat Timur Sabah ataupun S-Zone sejak 2 Januari hingga 25 Jun tahun ini. Pengarah Pusat Operasi ESKOM, Brigadier Jeneral Datuk Roslan Ismail berkata, tangkapan tertinggi dicatatkan di Tawau iaitu 1,671 orang, diikuti di Sandakan 976, Sempurna 858, Lahad Datu 676,
Kunak 371 dan Kudat 312 orang. Mereka yang ditahan itu dirujuk kepada Jabatan Imigresen untuk tindakan selanjutnya. Operasi bersepadu yang disertai pelbagai agensi penguatkuasa negeri dan persekutuan ini merupakan sebahagian daripada langkah drastik yang diambil oleh kerajaan untuk menangani masalah parti di Sabah, khususnya di S-Zone. Ini menunjukkan kesungguhan kerajaan membela nasib rakyat Sabah terutama dalam aspek keselamatan. Operasi bersepadu itu ternyata berkesan mengembalikan dominasi peniaga kecil-kecilan dan penjaja tempatan di pasar-pasar besar di bandar-bandar utama di 6 daerah terbabit selain mengurangkan aktiviti penyeludupan. Katanya lagi, operasi itu akan diperluaskan ke daerah-daerah lain di S-Zone bagi memastikan zon itu bebas daripada parti. Dalam hal ini, beliau meminta komuniti S-Zone termasuk di Kota Marudu supaya memberi kerjasama sepenuhnya kepada Eskom dengan melaporkan kehadiran parti atau individu yang mencurigakan di kawasan masing-masing. Kita difahamkan pada pernah berlakunya satu kejadian di mana puak militan daripada Filipina masuk ke Sabah dan menguasai sebahagian Sabah dan mencederakan polis dan sebagainya. Dan ini selepas kejadian itu tertubuhnya Eskom di mana kawasan-kawasan di kawasan-kawasan penempatan di perairan Sabah, Borneo yang menghadap ke Filipina dikategorikan sebagai zon S-Zone, iaitu zon selamat timur Sabah. Dan di situ mereka akan buat kawalan ketat dan mereka akan pasukan Eskom ini tertubuhnya pasukan Eskom ni mereka akan buat kawalan yang ketat. Mereka akan sentiasa ada perintah berkurung dan sebagainya untuk mengelakkan kejadian yang tidak diingini berlaku. Dan mereka penduduk-penduduk di kawasan S-Zone ini sangat mengikut kata, maksudnya mereka bekerjasama memberi info kepada memberi info. Satu lagi yang kita tahu bahawa di lekukan Sabah dan Sarawak, dia adalah pusat masuknya pendatang tanpa izin dengan mudah dari Kalimantan, dari Filipina, istilahnya dari Borneo terlalu mudah. Dan apa yang kita kesalnya apabila terdapat banyak parti, mereka mengambil atau memonopoli sistem perniagaan di satu tempat tu. Contoh di Kuala Lumpur atau di Keramat, kita lihat banyak kawasan-kawasan yang peniaganya tu memang pendatang asing yang dikuasai oleh pendatang asing. Padahal tempat itu sebenarnya dahulunya milik orang tempatan, milik rakyat Malaysia. Disebabkan menjadi kawasan penempatan parti, jadi rakyat Malaysia berasa lebih baik mereka menyewakan dan tapi kerana kawasan kerana militan daripada Filipina, daripada Mindanao, mereka Abu Sayyaf dan sebagainya, mereka suka masuk ke Sabah. Dan untuk sebenarnya mereka ada masalah di Filipina, tetapi mereka melarikan diri dan mereka masuk ke Sabah dan mereka ingin jadikan Sabah tempat persinggahan atau dan persembunyian dan kemudian tempat tawanan dan sebagainya. Dan mereka juga ingin untuk menawan beberapa kawasan di Sabah tu untuk dijadikan kawasan mereka pula. Jadi ini itu membuatkan kawasan yang di timur Sabah sangat berbahaya kerana mereka terdedah dengan risiko yang tinggi. Dan kita berehat sebelum kita sambung lagi ke berita politik dan hal ehwal semasa. Durian Nusantara,
bangkit dan maju bersama ASEAN. Bersama saya lagi, saya Nurbaya Hassan. Dan saya Radita Arman Muhammad. Hari ini 3 Julai 2015 bersamaan dengan hari Jumaat dan sekarang ini tepat jam 3.31 petang. Ya, dan kita masih lagi di berita politik dan hal ehwal semasa. Ya, berita seterusnya adalah mengenai ASEAN setuju wujud tabung amanah bantu mangsa pelarian. Mesyuarat tergempar Menteri-Menteri ASEAN bagi menangani masalah jenayah rentas sempadan dan pemerdagangan manusia semalam telah mencadangkan penubuhan tabung amanah untuk mangsa pelarian atau pemerdagangan dan penyeludupan manusia di rantau ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata, tabung khas itu akan berperanan besar dalam membantu membiayai mangsa pelarian atau menyediakan tempat perlindungan mangsa jenayah itu di sempadan negara. Dalam mesyuarat yang sama, beliau juga berkata, ASEAN turut mendapat kerjasama daripada organisasi antarabangsa seperti UNHCR, Organisasi Antarabangsa untuk Migrasi IOM, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Berkenaan Dadah dan Jenayah UNODC dan juga pihak Amerika Syarikat. Kesemua organisasi itu bersedia memberikan komitmen penuh bukan sahaja daripada segi khidmat nasihat, malah menyediakan perlindungan yang sepenuhnya dengan tidak hanya dibebankan kepada negara-negara yang menerima mangsa pelarian. Dalam pada itu, segala perkara yang telah dibincangkan dalam mesyuarat tergempar semalam akan dibawa untuk perbincangan lanjut dalam mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN bagi jenayah merentasi sempadan ke-10 yang dijadualkan berlangsung mulai 28 September hingga Oktober depan di Ibu Negara. Justru katanya segala resolusi yang dicanang dan diterima dalam mesyuarat kali ini akan dirujuk kepada mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN bagi jenayah merentasi sempadan yang ke-10 September depan bagi mengaplikasikan secara terperinci segala perbincangan itu. Satu tindakan yang bagus kerana seperti yang kita tahu, isu perbendagangan manusia, kita telah polis di Raja Malaysia telah menemui kubur besar rakyat warga Rohingya di Wang Kelian, dan pengebumian telah selamat dilakukan. Pengebumian dua setakat ini telah masuk fasa yang kedua. Pengebumian telah dilakukan di Pokok Sena. Tetapi pengebumian itu dan segala hal yang berkaitan dengan isu kubur yang kita jumpa kubur besar di Wang Kelian itu, segala kosnya ditanggung oleh Kerajaan Malaysia, oleh Majlis Keselamatan Negara. Dan bagi saya itu mungkin macam membebankan juga negara yang terlibat. Jadi bila adanya bantuan ini, wujudnya tabung amanah, jadi negara-negara yang terlibat boleh menggunakan tabung amanah itu, bukannya menggunakan tabung negara itu sendiri. Kerana kalau ikutkan Thailand juga boleh membiayai ataupun Vietnam ataupun Myanmar sendiri kerana ini melibatkan warga negara mereka. Tetapi mungkin isu kita tidak mahu panjangkan kerana kita mahu selesaikan apa yang sedang berlaku. Jadi bagi saya keputusan cadangan Ahmad Zahid Hamidi untuk wujudnya tabung amanah ini untuk bantu mangsa pelarian adalah sangat bagus. Ya, betul. Seperti yang kita tahu, isu ini sangat sensitif sekarang. Ya, betul. Isu sangat
Dan kita heboh dan kita juga telah bincangkannya beberapa minggu lepas mengenai isu pada awal kita bersiaran pada minggu pertama dulu kita dah bicarakan tentang isu pemandangan manusia, pelarian Rohingya, dan kemudian kita juga ada minggu lepas kita bicarakan tentang isu persempadanan darat dan laut berikutan kapal MT Auckland Harmony yang telah ditawan oleh Lanun, warga negara Indonesia, dan kemudian kita kaitkan juga dengan persempadanan darat dan sikap segelintir penguatkuasa yang mengambil rasuah menyebabkan pemandangan manusia itu berluasa. Jadi saya ingin kaitkan dengan berita yang saya sampaikan tadi mengenai S-Zone. S-Zone juga Malaysia dan Filipina, kawasan maritim, mereka dipisahkan oleh laut. Jadi perlu ada persempadan maritim yang agar kita boleh menangani, maksudnya penguatkuasa Filipina dan penguatkuasa maritim Malaysia boleh bekerjasama agar tidak berlakunya pencerobohan puak-puak militan daripada Filipina ke Sabah. Sebab yang kita tahu yang agak tergempar berlakunya pada bulan Mac 2013 di mana tentera Sulu mencerobohi Lahad Datu yang mereka claim bahawa Sabah itu adalah kerajaan Sulu, kepunyaan kerajaan Sulu. Jadi mereka mahu ambil daripada kerajaan Malaysia, mahu tubuhkan kerajaan mereka sendiri, itu kerajaan Sulu. Tetapi ikutkan pemimpin-pemimpin kerajaan Sulu yang mereka isytiharkan mereka adalah daripada kerajaan Sulu, mereka sebenarnya terdesak kerana ekoran kerajaan Manila yang tidak memberi perhatian kepada mereka. Jadi mereka mengambil peluang. Dan dari situ kita kerajaan Malaysia tahu bahawa kita terdapat lompongan di bahagian timur Sabah, bahawa walaupun adanya penguatkuasaan yang penguatkuasa yang menjaga kawasan pantai dan sebagainya, mungkin tidak berapa kukuh lagi. Tidak seaktif perbatasan Malaysia Thailand yang sibuk. Yang sibuk kan, kerana kat situ kurang sibuk sebenarnya. Jadi saya rasa jika ada tabungnya amanah ni, selain daripada penguatkuasa kita memperbaiki proses kerja mereka, selain itu tabung amanah ini juga boleh membantu negara-negara yang terbabit dalam mengenangani masalah jenayah rentas sempadan dan pemandangan manusia ini. Sekurang-kurangnya dengan dana ni mereka negara-negara ASEAN dapat mencari satu inisiatif untuk menyelesaikan masalah dengan sudah tersedia dana. Sebelum ni kita cuba punya idea tapi dana kita tak ada lagi. Dan selain itu tabung kas ini akan berperanan besar dalam membantu membiayai mangsa pelarian atau menyediakan tempat perlindungan mangsa jenayah itu di sempadan negara. Dan bagi saya, jika kita bukannya kita mahu minta apa yang berlaku, apa yang kita jumpa di Wang Kelian itu berlaku lagi, tetapi jika berlaku lagi, kita sudah ada tabungan, kita sudah ada tindakan. Dan saya teruskan dengan berita yang seterusnya. Berita tergempar sebenarnya. Kecelakaan yang kedua berlaku dalam minggu ini setelah pesawat tentera udara negara Indonesia Hercules terhempas di Medan. Dan ini berita mengenai feri yang membawa 173 penumpang terbalik di Filipina dan 36 maut. Sekurang-kurangnya 36 dilaporkan maut apabila sebuah feri membawa 173 penumpang dan kru terbalik ketika laut bergelora di tengah Filipina semalam. Menurut pegawal tentera di Manila, pasukan penyelamat telah dikerahkan ke lokasi untuk mencari mangsa yang masih hidup dan menyelamatkan mangsa yang berpaut pada badan kapal yang terbalik itu. Feri berkenaan Kim Nirvana yang membawa 173 penumpang dan 16 anak kapal terbalik kira-kira jam 4 petang 30 minit selepas meninggalkan pelabuhan Ormoc di Pulau Leyte menuju ke Kepulauan
Camotes akibat dipukul ombak besar. Kumpulan penyelam bertungkus lumus mencari mangsa sekiranya ada yang terselamat sekitar kawasan perairan yang keruh. Tolibo berkata setakat ini seramai 53 mangsa yang masih hidup telah dibawa ke hospital, manakala lebih 20 orang yang telah pulang ke rumah selepas kejadian tak diingini itu berlaku. Menurut laporan Radio Manila, 21 orang dilaporkan hilang namun angka rasmi masih belum dapat disahkan. Pasukan pengawal pantai turut mengesahkan satu operasi menyelamat besar-besaran telah dilancarkan namun enggan memberikan maklumat lanjut. Feri yang tidak diselenggara dengan baik sering menyebabkan kemalangan di kawasan perairan di negara itu. Ratusan nyawa dilaporkan dalam beberapa insiden kemalangan sejak beberapa tahun lalu. Dan salah satu insiden yang paling diingati berlaku pada 1987 apabila feri Dona Paz merempuh sebuah kapal tangki minyak menyebabkan 4,300 terkorban. Ini yang pernah saya ceritakan pada Radi dalam satu conversation kita, sembang petang hari kita kan, mengenai kapal feri Dona Paz yang telah merempuh sebuah kapal tangki minyak. Ini kecuaian kedua-dua belah pihak. Saya tengok di dalam televisyen dokumentari mengenai feri Dona Paz yang merempuh kapal tangki minyak ni. Menurut dokumentari itu, kedua-dua pihak cuai kerana kapal itu tidak diselenggarakan dengan baik, dan kapal itu juga dipandu, dibawa, dikemudikan oleh orang yang tidak berpengalaman. Dan kapal feri Dona Paz itu telah membawa lebih muatan pada malam itu, dan kapten kapal tidak mengawal, tidak berada di tempatnya semasa kapal itu berlayar. Menurut saksi, kapten itu sedang bersukaria, berparti. Jadi tiada siapa yang mengemudi kapal itu. Jadi sepatutnya kapten kapal kena sentiasa berada di pit dia, supaya sentiasa berwaspada untuk lihat jika ada apa-apa datang daripada hadapan untuk mengelak. Satu lagi fakta tentang feri yang tenggelam di Filipina. Saya baru tahu bahawa feri jenis ini, jenis yang digunakan yang tenggelam tadi, sebenarnya adalah feri yang digunakan secara meluas di Filipina untuk mengangkut barang dan juga untuk aktiviti memancing. Ya, benar. Tetapi mereka telah mengangkut 173 orang untuk dibawa ke satu tempat daripada pelabuhan Ormoc di Pulau Leyte menuju ke Pulauan Camotes. Jadi sebab mereka lebih suka, mungkin bukan sebab satu budaya mereka untuk menaiki kapal feri daripada satu tempat ke satu, sebab mereka kan pulau, mereka Filipina terdiri daripada 3 pulau kan. Jadi daripada ke satu pulau mereka lebih suka naik feri saja. Dan saya faham kenapa mereka lebih suka naik feri. Satu, budaya mereka. Kedua, tambang kapal terbang adalah mahal, dan mereka bukannya daripada golongan yang berada. Tapi kita lihat kebelakangan ni banyak bencana berlaku melibatkan kenderaan awam, feri, udara dan sebagainya. Dan satu hal lagi, bukan saja kecelakaan tapi udara, bukan udara, kecelakaan alam. Bencana alam. Jadi satu hal yang membimbangkan kita. Satu signal kepada kita manusia bahawa bumi ini sedang bersuara. Atau bumi sudah semakin tua. Jadi bumi sudah semakin tua. Itu benar. Kita berhenti berehat sebelum kita ke berita ekonomi dan bisnes. Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN.
bersama saya lagi, saya Nurbaya Hassan. Dan saya Radita Arman Muhammad. Hari ini tepat jam 3.54 petang. Hari ini 3 Julai 2015 bersamaan dengan hari Jumaat. Dan hari ini kita menyambut Ramadan yang ke-16. Ya, dan berita ekonomi dan bisnes yang ingin saya sampaikan hari ini mengenai GST, pemansuhan subsidi minyak, sokong kawal kewangan fiskal. Menurut Fitch Ratings ataupun Fitch menyemak naik unjuran ekonomi Malaysia kepada stabil daripada negatif berdasarkan kemampanan fiskal serta kestabilan ekonomi negara. Firma penarafan kredit antarabangsa itu dalam satu kenyataan media yang disiarkan dalam laman web rasminya berkata, semakan unjuran itu dinilai berdasarkan kedudukan fiskal negara yang semakin baik, pertumbuhan ekonomi menggalakkan, penurunan defisit serta nisbah kecairan luar. Berdasarkan penilaian faktor terbabit, semakan unjuran berada pada paras yang tidak melebihi garis penengah serta ia dijangka meningkat dalam tempoh kajian. Bagaimanapun, semak naik unjuran ekonomi Malaysia masih mengekalkan penarafan kegagalan penerbitan ataupun IDR, mata wang asing dan mata wang tempatan jangka panjang di mana masing-masing dinilai pada A- dan A. Kewangan fiskal Malaysia bertambah baik sejak tahun lalu dan defisit kerajaan berjaya dikurang kepada 3.8% pada 2014 berbanding 4.6% keluaran dalam negara kasar ataupun KDNK tahun sebelumnya. Manakala hutan kerajaan mencatatkan penurunan sebanyak 53.9% pada penghujung tahun 2014 berbanding 54.7% untuk tempoh sama tahun sebelumnya. Mengulas pelaksanaan cukai barang dan perkhidmatan ataupun GST serta pemansuhan subsidi bahan api, Fitch menyifatkan langkah positif yang dilaksanakan kerajaan Malaysia berjaya menyokong kewangan fiskal negara. Selain itu, katanya negara terus menikmati kadar pertumbuhan keluaran dalam negara kasar ataupun KDNK menggalakkan serta kukuh dengan kadar inflasi berada paras yang rendah. Saya kadang-kadang bila terima laporan macam ni, nak percaya tak percaya tak tahu sebab minyak naik. GST membebankan rakyat tetapi kenyataan daripada tetapi dengan menurut kenyataan laporan daripada Fitch Ratings, ekonomi Malaysia pada keadaan yang stabil. Jadi kadang-kadang itu semua fakta untuk menenangkan hati rakyat sebenarnya. Kerana bagi Fitch Rating dengan adanya GST dan pemansuhan subsidi minyak telah menyokong kewangan yang fiskal serta kestabilan ekonomi negara. Maksud di situ ialah kestabilan negara, maksudnya kemasukan wang kepada pemerintah tu stabil. Begitu. Maksudnya kan dalam satu pemerintahan, pemerintah tu dia ada wang keluar dan masuk. Jadi di sini mereka tak ada memikirkan pengguna atau rakyat. Dia hanya membuat perhitungan melalui pemerintah. Jadi maksud di sini ialah wang yang masuk ke pemerintah tu stabil, maknanya sesuai dengan target pemerintah. Maknanya di sini tidak mengambil kira atau memperhitungkan rakyat. Dan menurut Fitch Ratings ni, hutang kerajaan telah mencatatkan penurunan sebanyak 53.9% setelah beroperasinya penguatkuasaan GST pada 1 April. Pasti. Dan pemansuhan subsidi minyak dengan kita mengalami kenaikan minyak tersebut. Dan itu satu hal yang tak mustahil apabila hutang kerajaan berkurang sebab kita mengeluarkan wang yang banyak. Bukan saja sebelum ni yang kena cukai untuk orang-orang yang berbelanja mahal atau membeli barang ekspor import. Ada taraf gaji yang tertentu. Tapi sekarang semua orang, mau pendatang asing, semua tak kira peringkat umur, semua akan kena ni. Jadi tak mustahil kerajaan atau pemerintah boleh membayar hutang. Sebab dia saya pernah lihat di sebuah artikel bahawa dalam waktu sebulan saja sudah mencapai berapa milion ringgit. Dan
berita yang seterusnya yang ingin saya sampaikan adalah menurut pakar ekonomi, penarafan stabil Fitch telah redakan tekanan ke atas ringgit. Penarafan terbaru oleh Fitch Ratings ke atas prospek ekonomi Malaysia mencetuskan sentimen positif dalam pasaran pertukaran asing tempatan, melonjakkan ringgit lebih tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat. Pakar ekonomi Hong Leong Investment Bank ataupun HLIB, Sia Kit E berkata peningkatan penarafan itu yang merupakan satu kejutan kerana pasaran rata-ratanya menjangkakan penurunan penarafan satu mata telah membantu mengurangkan tekanan ke atas ringgit. Terdapat banyak faktor yang memberi tekanan kepada ringgit termasuk ancaman penurunan penarafan Fitch, kejatuhan harga minyak dan komoditi global dan keadaan tidak menentu dalam dasar monetari antarabangsa. Dengan peningkatan penarafan Fitch, satu daripada faktor tidak menentu telah dikeluarkan. Bagaimanapun, Sia juga berkata isu perbezaan yang meluas dalam dasar monetari di ekonomi-ekonomi utama seperti kadar faidah Amerika Syarikat, krisis hutan zon Eropah serta penurunan mudah tunai di Jepun akan terus mempengaruhi pergerakan ringgit pada masa akan datang. Jadi ia saling kait dengan antara satu sama lain sebenarnya. Dengan adanya GST, pemasuhan subsidi minyak, ekonomi negara, Fitch Ratings menarafkan bahawa ekonomi negara sudah stabil dan ringgit juga semakin stabil. Tapi dengan kenaikan minyak dan GST sebenarnya memang pasti akan menstabilkan ini, tapi dia hanya menguntungkan sebelah pihak, iaitu menguntungkan broker saham dan pengusaha. Dan sebenarnya jika kita ini adalah sebab mereka berkait antara satu sama lain. Maksudnya jika kerajaan nak meredakan tekanan terhadap wang ringgit, jadi mereka harus naikkan minyak dan untuk mengurangkan hutang negara, mereka harus kenakan GST. Ini sebab formula ni berkait antara satu sama lain. Formula ekonomi ni kan, mikroekonomi, makroekonomi ni dia berkaitan. Tetapi bagi saya, walaupun formula ini berkait antara satu sama lain, tetapi tekanan terhadap rakyat juga tidak boleh terlalu tinggi. Sebab sekarang kita menerima beberapa tekanan serentak. Dan ini membuktikan bahawa rakyat tertekan, dan sebenarnya pemimpin tahu rakyat tertekan, tetapi mungkin mereka ada sesuatu kerana mereka memikirkan jangka masa panjang. Jika ringgit turun lagi, mungkin mereka akan ekonomi kita tidak akan stabil. Itu berkemungkinan. Tapi kita lihat 2 ataupun 3 bulan selepas Hari Raya Aidilfitri apa akan terjadi. Kadang-kadang selepas Hari Raya Aidilfitri, keadaan makin stabil semula. Tekanan yang kita rasakan sebelum Aidilfitri, sebab kita tahu semasa Ramadan dan Aidilfitri, kita majoriti rakyat Malaysia adalah beragama Muslim. Mereka memerlukan kewangan yang banyak untuk penyediaan dan sebagainya. Pada ketika, kalau kita tengok tahun-tahun yang lepas, pada ketika itulah tekanan berlaku di mana minyak naik, harga barang naik dan sebagainya kan. Tetapi selepas Hari Raya, benda itu semua reda. Tapi ini sekadar pendapat saya. Dengan keadaan ekonomi sekarang yang mana rakyat menerima tekanan dengan pembiayaan yang tinggi, begitu juga dengan pemerintah. Sebentar lagi kita akan menyambut tak lama lagi kita akan menyambut perayaan Aidilfitri. Dan pasti di mana-mana rumah menteri ataupun Perdana Menteri Malaysia sendiri akan diadakan rumah terbuka. Seharusnya mereka lebih berjimat. Bukannya sebab dana untuk mereka mengadakan tu adalah dana daripada Jabatan Perdana Menteri. Ya, benar. Kalau mereka terlalu menggunakan wang yang banyak, maknanya percuma lah kita membayar cukai dan dihabiskan dengan sebenarnya rakyat tak perlukan hal yang mewah. Mungkin rakyat hanya mahu
berjumpa dengan Perdana Menteri, bersalaman dan mengadakan satu pertalian, bonding. Jadi supaya Pak Menteri pun tahu inilah rakyat-rakyatku. Ya, betul. Dengan ekonomi sekarang, rakyat pun akan faham. Tak perlu dengan hal yang mewah, sebab kita nanti akan jadi satu lagi masalah ke depan bila rakyat mempertanyakan. Benar. Kita dibebani dengan bermasalah membayar cukai untuk hutang kerajaan dan sebagainya, tapi pemerintah menggunakan wang tu untuk hal-hal yang boleh katakan bersifat foya-foya, membazir. Kan? Tetapi menurut Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak berkata unjuran stabil oleh Fitch telah membuktikan pengurusan kewangan kerajaan yang baik. Semakan menaik Fitch Ratings ke atas unjuran Malaysia kepada stabil sesungguhnya membuktikan dasar ekonomi dan pengurusan kerajaan yang baik. Ini kata Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak. Malah beliau gembira kerana Fitch, agensi penarafan antarabangsa, mengekalkan penarafan kredit Malaysia dan menyemak naik unjuran kita kepada stabil. Ini beliau telah muat naikkan status ini ke dalam Facebook dan Twitter beliau. Dan bagi Perdana Menteri seharusnya dia gembira, dia lega kerana ekonomi negara kita stabil menurut Fitch Ratings, kerana Fitch Ratings sebuah organisasi antarabangsa yang membuatkan penarafan ekonomi sebuah negara. Tetapi itulah bagi saya, walaupun dia lega sekalipun, dia harus ambil kira rakyatnya sedang resah. Ya, betul. Kita berehat sebelum kita rumuskan berita-berita yang telah kita sampaikan sepanjang minggu ini. Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Selamat bertemu kita dalam petang hari yang sejuk sangat di kat sini. Sangat sejuk di studio kerana di luar hujan. Dan kita punya tahap level adrenalin kita pun makin nak menurun kan, Radi? Sekarang ini tepat jam 4.15 petang. Hari ini 3 Julai 2015 bersamaan dengan hari Jumaat dan kita menyambut Ramadan yang ke-16 pada hari ini. Hari ini, dan sebelum kita menutup tirai kita ingin membuat rumusan terhadap berita-berita yang telah kita sampaikan sepanjang minggu ini, bermula pada 29 hari bulan Jun sehingga pada hari ini, iaitu 3 Julai 2015. Pada hari Isnin, headline kita adalah berkenaan dengan isu pendatang di Malaysia, di mana penghantaran pulang pekerja asing akan beri kesan negatif, kerana minggu sebelumnya kita ada sampaikan mengenai Menteri Dalam Negeri iaitu Ahmad Zahid Hamidi ingin membawa masuk sebanyak 1.5 juta warga Bangladesh untuk diserap selama 3 peringkat, untuk 3 peringkat dibawa masuk ke Malaysia untuk membantu untuk dalam beberapa sektor, terutamanya pertanian. Dan kita juga amat bersedih kerana pada hari Jumaat minggu yang sebelumnya itu telah berlakunya serangan ke atas orang awam di Kuwait, Perancis dan Tunisia yang berlaku pada 26 Jun 2015 pada hari Jumaat pada hari yang sama. Dilakukan oleh tentera IS. Dan tentera IS telah membuat pengakuan. Serangan di Tunisia berlaku di sebuah peranginan di sebuah pusat peranginan di Sesu. Di Kuwait pula berlaku di Masjid Al-Imam Al-Sadiq, manakala serangan di Perancis berlaku di sebuah kawasan industri. Dan banyak mangsa yang tidak berdosa telah menjadi mangsa. Ini sesuatu yang menyedihkan kerana ia berlaku pada bulan puasa. Seterusnya, berita tentang Google. Google merencanakan perkhidmatan Wi-Fi percuma di seluruh dunia. Dan perkhidmatan Wi-Fi percuma di seluruh dunia ini akan menjadikan New York
menjadikan Yuk sebagai perhentian pertama untuk merealisasikan matlamat tersebut. Seterusnya, pada hari Selasa, berita tergempar yang kita sampaikan adalah mengenai pesawat Tentera Udara Negara Indonesia Hercules telah terhempas di sebuah kawasan penempatan orang awam iaitu di Medan. Dan kami mengucapkan takziah ke atas mangsa yang terkorban dan keluarga mangsa yang terlibat yang telah terkorban. Dan kemudian dan yang terbaru saya rasa tempat itu masih dievakuasi, masih dibersihkan dan mayat masih ada beberapa mayat belum dijumpai. Benar. Kemudian kita sampaikan mengenai dunia mengalami tempoh masa lebih 1 saat yang berlaku pada pada 30 Jun dan 1 saat lewat akan berlaku pada 1 hari bulan Julai. Dan kita sebagai orang biasa tidak merasai kerana kehidupan berjalan seperti biasa, tidak apa yang terganggu. Cuma yang akan terganggu akan terkesan adalah industri perkomputeran dan sebagainya. Tapi mengenai dunia menerima tambahan masa satu saat di Jepun, kita tahu bahawa perkiraan masa mengikuti matahari, mengikuti putaran matahari, dan Jepun adalah negara matahari terbit. Mereka mengadakan satu pesta atau perayaan seperti menyambut tahun baru. Jadi 1 jam besar di digital yang disediakan di tengah bandar. Dan mereka menunggu walaupun cuaca hujan ketika itu, mereka sanggup menunggu untuk cuma melihat perubahan daripada biasanya kan 12 atau 23.59 saat dan terus ke angka kosong. Dan di Jepun waktu 12 tu mereka menerima tambahan waktu 1 saat di jam 9 pagi. Jam 9 pagi. Jadi mereka menunggu daripada jam 08.59 dan 08.59 59.60 baru jam 9. Mereka menunggu. Walaupun cuaca hujan, mereka sanggup menunggu sebab mereka adakan perayaan sebab mereka falsafah mereka bahawa waktu dihitung dengan putaran matahari. Mereka adalah negara matahari terbit. Faham. Jadi mereka bangga, satu kebanggaan buat satu mereka. kebanggaan. Menarik. Dan seterusnya berita antarabangsa yang kita sampaikan pada hari Selasa yang menarik perhatian kita adalah mengenai gorila kacak jadi kegilaan wanita di Jepun. Kerana gorila yang bernama Shabani ini yang berusia 18 tahun dan tinggal di Zoo Higashiyama dan Taman Botani di Nagoya, Jepun telah menjadi tumpuan pengunjung zoo berkenaan kerana karakternya yang fotogenik. Kita pun dah lihat gambar-gambar gorila yang bernama Shabani di internet. Memang sangat kacak. Bagi yang belum sempat melihat, boleh kunjungi ke Facebook kami di Durian Nusantara atau admin Durian Nusantara di Konti Nusantara. Dan seterusnya pada hari yang sama, pada 30 hari bulan Jun, kami sampaikan berita mengenai krisis Greece. Krisis Greece iaitu mengenai keruntuhan kewangan Greece. Dan adakah dia memberi kesan ataupun tidak kepada Malaysia. Dan krisis Greece ini telah satu kejutan kerana pada 30 hari bulan Jun merupakan hari terakhir untuk Greece membayar semula hutangnya sebanyak 1.6 bilion euro kepada IMF, tabung kewangan antarabangsa. Dan jika mereka gagal berbuat demikian, Greece berkemungkinan keluar daripada Eurozone dan mereka perlu menggunakan mata wang mereka sendiri. Dan kemungkinan untuk Kesatuan Eropah, negara-negara kesatuan yang berada di dalam Kesatuan Eropah yang lain akan sedikit sebanyak akan terjejas. Dan pada hari Rabu
iaitu pada 1 Julai 2015 kita ada sampaikan mengenai isu kenaikan minyak. Harga minyak. Ini membuat banyak orang terkejut sebab adakah kita kaitkan juga adakah kerana kejatuhan keruntuhan kewangan di Greece ataupun apakah sebabnya, tetapi kerajaan Malaysia kita telah memansuhkan subsidi minyak, itu yang menyebabkan kenaikan harga minyak. Tetapi yang menjadi persoalannya, kenapa selalunya kerajaan Malaysia akan memberitahu sebulan lebih awal, tetapi kali ini tiada pemberitahuan. Dan menurut Timbalan Presiden Gabungan Persatuan Pengguna Malaysia ataupun FOMCA, keputusan kerajaan telah melanggar hak pengguna kerana pengguna tidak diberitahu terlebih dahulu. Jadi menurut saya apabila kerajaan menarik hak subsidi minyak, maknanya semua orang tidak menerima subsidi minyak. Jadi menurut saya sistem dalam hal ini saya setuju dengan satu sistem di Indonesia tentang subsidi minyak, atau di bahasa Indonesia adalah subsidi BBM. Di sana Indonesia memberi subsidi minyak, tetapi diperuntukkan kepada jenis-jenis kenderaan. Jadi kerajaan sudah melakukan survey kenderaan elit atau golongan kelas atas, jenis apa tidak boleh sama sekali membeli minyak subsidi. Jadi dengan maksudnya anda mampu membeli kenderaan mewah dengan ada sudah digrafkan jenis kenderaan apa, tidak berhak menerima subsidi. Kenderaan jenis APV, contoh Avanza atau keluarga dan menengah ke bawah, itu layak menerima subsidi. Menarik. Jadi kerajaan menarik subsidi. Di Indonesia menarik subsidi, tapi untuk golongan-golongan yang tertentu. Golongan-golongan elit, golongan-golongan premier. Jadi tidak membebankan masyarakat bawah. Jadi golongan di atas juga sebenarnya tidak terasa terbebani, walaupun dengan penambahan 20 sen contoh di Malaysia. Jadi menurut mereka 20 sen tidak terlalu bermasalah, tapi bagi kita yang bermasalah yang golongan menengah ni kan. Dan seterusnya mengenai Disney, Taman Tema Disney telah mengharamkan penggunaan monopod untuk mengelakkan risiko terjadinya kecelakaan. Dan pengharaman itu telah berkuat kuasa bagi 4 taman tema Walt Disney World di Florida, 2 taman tema Disneyland di California dan Disney Quest di Orlando. Manakala Disneyland di Paris dan Hong Kong telah pun berkuat kuasa pada 1 Julai. Dan berita seterusnya pada hari Khamis, kita sampaikan mengenai Air Asia telah terima fail saman. 10 keluarga telah memfailkan saman terhadap Air Asia dan Airbus. Ini rentetan terhadap peristiwa nahas yang berlaku pada pesawat QZ8501 yang di melakukan penerbangan dari Surabaya ke Singapura. Dan terhempas ke dalam Laut Jawa pada 28 Disember 2014 yang telah membunuh semua 155 penumpang dan 7 anak kapal. Dan kemudian kita ada satu lagi mengenai Air Asia yang menuntut juga mengatakan bahawa memang Air Asia adalah pesawat dengan harga tambang murah, tambang rendah, tapi mereka juga memberi pampasan dengan harga yang rendah. Makanya mereka membuat tuntutan. Jadi jika kalau kita nak naik kapal terbang, kita takut terjadi apa-apa berlaku kepada kita pilihlah yang tambang tinggi, yang kos yang lebih tinggi supaya kita dapat pampasan yang lebih tinggi. Sebenarnya mereka sudah memberi pampasan, tapi pampasan dengan harga rendah. Harga rendah yang tidak memadai. Okey, teruskan dan kemudian pada hari Khamis pula, pada hari yang sama kita ada sampaikan tentang berita ritual guna Doraemon untuk panggil hujan. Ini berlaku di daerah Nong Muang Khai, Thailand.
yang telah terjejas akibat kemarau teruk sebab monsun, kerana monsun kan. Sebenarnya mereka tidak berniat menggunakan patung Doraemon. Seharusnya ritual tu menggunakan kucing hitam. Tapi disebabkan mereka mengelak daripada dianggap sebagai tidak berperi kemanusiaan. Mereka berinisiatif untuk menggunakan patung. Saya rasa ini bagus. Tapi mereka berusaha mencari patung kucing tapi sukar. Di kawasan mereka yang ada patung kucing hanya Doraemon. Maka mereka pakai Doraemon. Cukup. Tapi ritual yang mereka jalankan ni sebenarnya tak berhasil. Tidak berhasil sama sekali. Tetapi untuk membuatkan orang ramai seronok, untuk redakan kegelisahan cuaca panas tu. Walaupun tak berhasil, tapi sekurang-kurangnya mereka dapat membuat menenangkan mereka pada ketika yang sedang panas ni kan. Banyak ritual-ritual aneh berlaku minggu ni kan. Dan kemudiannya di Mexico, di mana ritual wanita bergaduh sesama sendiri untuk menurunkan hujan juga, di mana darah daripada akibat perlawanan itu, itulah yang akan mereka sebagai persembahan untuk dewa untuk menurunkan hujan. Dan pada hari ini saya sampaikan mengenai ritual Mexico juga, di mana Datuk Bandar Mexico mengawini buaya yang bernama Maria Isabel, dan kerana upacara itu dipercayai akan membawa tuah kepada komuniti nelayan setempat, bakal menerima banyak hasil laut di lautan Pasifik. Seperti yang kita lihat, banyak sekali ritual yang berhubungan dengan hujan. Kita tahu bahawa sebab nampak sangat kita sedang mengalami kepanasan global. Kita sedang dan hari ini saya sampaikan berita mengenai El Nino dan cuaca panas, di mana kita sedang menghadapi monsun barat daya dan cuaca panas ini akan berlangsung sehingga September ini. Dan jika tiada langkah-langkah penebatan ataupun pencegahan, bukan pencegahan lah, maksudnya pengurangan, El Nino ini, cuaca panas ini akan berlalutan sehingga Mac 2016. Dan kita sebagai penduduk seharusnya mengamalkan prosedur-prosedur tertentu untuk mengelakkan pertambahan kepanasan, dan mengelakkan jerebu, kerana apabila panas, jerebu untuk trigger jerebu boleh, itu trigger pembakaran terbuka. Bila pembakaran terbuka terjadi akibat jerebu. Bila jerebu berlaku pada waktu panas, mengakibatkan kita yang lemas dan kita akan bertambah sakit. Ada satu tips untuk bagi kita yang puasa untuk menghadapi efek dari cuaca panas dan jerebu tadi. Kalau kita punya wang lebih, cuba kita beli air mineral yang ada oksigen, O2. Ya. Sebab memang agak mahal sikit, satu botol tu sekitar RM3 lebih, tapi dia sangat membantu. Jadi kita mendapat double oksigen. Jadi kita boleh berjalani puasa dengan lancar, dengan baik. Sebab sekarang ni cuaca memang tidak menentu. Macam kita pun setiap hari kita sampaikan ramalan cuaca. Kita tahu kadang-kadang pada pagi hari hujan di 1-2 tempat, kemudian petang hingga malam panas. Ada juga kadang-kadang ada hari yang pada pagi dan petang cuaca sangat panas, dan petang dan ke malam hari membawa kepada hujan pula. Jadi cuaca yang tidak menentu ni membuatkan kita akan mengalami penyahidratan. Oleh itu kita harus minum banyak. Kita kena berada di tempat sejuk. Kita kena kerap mandi sebenarnya, dan semasa berbuka dan bersahur kita kena minum air banyak untuk mengelak. Dan saya ada terbaca di laman media sosial saya mengenai seorang kanak-kanak di Malaysia ini telah mengalami heat stroke. Dia mengalami cuaca panas. Pada hari itu cuaca panas, dan dia cakap dengan ibu dia bahawa dia nak buka puasa sebab
keadaan terlalu panas, tapi ibunya memaksa dia berpuasa, habiskan puasa juga kerana sudah menjelang petang kan. Bagi kan setengah ibu macam sayanglah kenapa nak berbuka dan nak menjelang petang nak berbuka dah. Jadi tahanlah sekejap, tetapi terlalu panas dan dia mengalami penyahidratan dan dia seperti Dr. Ashok ni cakap katakan bahawa seorang yang mengalami penyahidratan, dia akan mula berasa lemah, pening dan tidak menentu atau keliru kerana tekanan darah mula turun dan suhu tubuh belum naik. Jadi budak itu tidur dan terus tidur. Bila digerakkan, dia sudah pun meninggal dunia. Ya, dia mengalami heat stroke. Jadi saya juga nasihatkan kepada ibu bapa, jangan terlalu memaksa anak-anak untuk berpuasa. Tahu kapasiti. Tahulah kapasiti. Ya, sebab sekarang ni cuaca yang sangat panas. Kita tahu mereka kanak-kanak, walaupun mereka berpuasa tapi mereka ni aktif. Kanak-kanak kita tidak boleh halang keaktifan mereka. Betul. Jadi biarlah mereka berpuasa setengah hari untuk kapasiti mereka kan. Betul. Benarkan mereka minum air dan sebagainya untuk mereka dapatkan bendalih semula di dalam badan. Kita boleh cakap dengan mereka, jangan terlalu aktif ataupun jangan aktif langsung, tetapi mereka hanya kanak-kanak. Perlukan bendalih yang lebih daripada bendalih yang lebih kan. Mereka tidak boleh nak tampung penyahidratan itu. Mereka sakit kepala dan sebagainya. Jadi budak tu dah meninggal dunia, kanak-kanak itu meninggal dunia akibat heat stroke. Dan itulah bila saya baca, jadi sebab saya pun ada anak yang saya mengasuh dia untuk berpuasa, saya pastikanlah dia, kalau dia boleh berpuasa, saya benarkan. Seharusnya sebagai ibu dia sudah mengerti karakter anak dia atau kapasiti anaknya. Sebab mungkin dia boleh membezakan antara anaknya betul-betul dahaga atau betul-betul dah tak boleh tahan untuk berpuasa, atau main-main. Trik dia untuk buka puasa. Seharusnya ibu boleh tahu. Ya. Dan hari ini kita sampaikan juga berita tergempar mengenai feri yang membawa 173 penumpang terbalik di Filipina dan 36 maut. Ini berlakunya semalam. Selain kita digemparkan dengan pesawat Tentera Udara Negara Indonesia Hercules terhempas di kawasan penempatan di Medan. Kemudian kita juga dikejutkan pada semalam bahawa feri yang membawa 173 penumpang terbalik di Filipina. Feri ini Kim Nirvana terbalik kira-kira 4 petang 30 minit selepas meninggalkan pelabuhan Ormoc di Pulau Leyte menuju ke Kepulauan Camotes akibat dipukul ombak besar. Akibat dipukul ombak, bukan akibat kecuaian. Sebab sebelum ni pernah berlaku feri yang terbalik tapi akibat kecuaian daripada pilot kapal, pengemudi kapal, kapten kapal, tapi di Korea Selatan. Jadi kalau di Korea Selatan kita tahu dia bersifat dia lebih bersifat tegas. Jadi pengemudi kapal yang melakukan kesalahan tadi, setelah kejadian tu dia dengan rela hati turun jabatan dan sanggup menerima hukuman. Itu memang satu budaya di Korea Selatan. Mereka sanggup terima, mereka hadapi risiko itu. Dan yang terakhir, berita menarik headline kita hari ini adalah mengenai ASEAN setuju wujud tabung amanah bantu mangsa pelarian. Ini berlakunya ketika mesyuarat tergempar Menteri-Menteri ASEAN yang untuk menangani masalah jenayah rentas sempadan dan pemerdagangan manusia ia berlaku semalam dan mencadangkan penubuhan tabung amanah untuk mangsa pelarian atau pemerdagangan dan penyeludupan manusia di rantau ini. Tabung itu bakal membantu membiayai mangsa pelarian atau menyediakan tempat pelindungan mangsa jenayah itu di sempadan negara. Selain itu,
ASEAN juga turut mendapat kerjasama daripada organisasi antarabangsa seperti UNCHR, organisasi antarabangsa untuk migrasi, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu berkenaan dadah dan jenayah, dan juga pihak Amerika Syarikat. Dan resolusi yang dicadangkan di dalam mesyuarat tergempar semalam akan dibincangkan semula dalam mesyuarat akan dibincangkan secara lanjut dalam mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN bagi jenayah merentasi sepadan ke-10 yang akan berlangsung mulai 28 September hingga Oktober depan di Ibu Negara. Ya, itu rumusan pada minggu ini, sepanjang minggu ini, bermula pada 29 Jun hingga 3 hari bulan Julai sehingga hari ini. Sebelum kita menutup tirai, Radi, ada kata-kata bijak daripada Radi? Okey, jangan menjadi buih di lautan yang bergerak ke sana kemari dipermainkan gelombang. Tapi jadilah angin yang mampu meniup semua yang ada di hadapan ke arah mana dia suka. Very deep. Dalam. Kalau menurut saya, jadi diri sendiri. Jangan ikut orang ni, ikut orang Jangan tu. jadi lalang. Jadi diri sendiri. Masing-masing ada personality masing-masing. Kau jadi nak pergi kerja pakai kain plekat ke, kau pergilah. Itu menunjuk daripada Radi, ya. Dia seorang yang berani memakai kain plekat pergi kerja. Boleh lihat dalam Facebook Konti Nusantara. Terima kasih kepada para pendengar Durian Nusantara bersama dengan kami lagi pada minggu hadapan pada hari Isnin. Pada hari Isnin 6 hari bulan Julai 2015 pada waktu yang sama. Dan sebelum kita berundur diri, esok 4 Julai akan berlaku beberapa perkara. Pertama, 4 Julai hari Sabtu merupakan Ramadan yang ke-17. Kami di Konti Radio Durian Nusantara ingin mengucapkan selamat menyambut nuzul Al-Quran. Semoga ibadah kita diterima. Semoga Ramadan kali ini lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya. Betul. Perbanyakkan bacaan Al-Quran. Kemudian pada 4 Julai juga merupakan hari kemerdekaan di Amerika Syarikat. Dan selain itu Hari Republik Filipina, di mana dia juga dikenali sebagai Hari Persahabatan Filipina Amerika. Terima kasih. Terima kasih. Selamat berhujung minggu, selamat berkumpul bersama keluarga, selamat menjalani ibadah berpuasa dan selamat berbuka puasa sebab sekarang kita dah gaji. Jadi gunakan gaji dengan sebaik-baik mungkin, dengan jangan membazir. Jangan membazir, tapi gunakan untuk keluarga tak apa. Salam cinta damai daripada kami, daripada Durian Nusantara. Berjumpa dengan kami lagi minggu depan. Bye-bye. Salam hormat. Assalamualaikum.